Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu topik iaitu set. Apa itu set? Set adalah himpunan objek-objek yang tertakrif dengan jelas di mana objek ini disebut unsur ataupun elemen ya. So, katakan kita ada satu set A katakan. Dalam set A itu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 katakan macam tu. So, jadi nombor-nombor ini kita sebut elemen ya, unsur ya. Baik, kita pergi kepada satu contoh kat sini. Ada dua contoh kat sini. Contoh pertama adalah set A dan contoh kedua adalah set B ya. So, kalau kita perhatikan dekat sini, untuk set A ini di dalam dia ada nombor berikut. 1, 2, 3, 4. Sementara yang B pula ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ada perbezaan ya. So, jadi kita katakan yang setiap nombor ini merupakan elemen bagi set A. Boleh? Yang ini pun samalah sebenarnya ya. So, kalau kita tulis, adakah 5 ini elemen kepada set B? Jawapannya, ya, betul. Dalam perkataan, set A boleh ditulis sebagai A adalah set nombor 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk set B lebih sesuai, kita nyatakan seperti berikut. B adalah set nombor tabi'i ataupun natural number ya. Kalau kita nak nyatakan, katakan B adalah set nombor bulat yang positif pun boleh juga. Okey? Boleh nah? Baik, contoh lain. Contoh lain kita lihat kat sini. Ini adalah contoh set C. Kita ada Isnin, Selasa, Rabu. So, setiap ini adalah elemen kepada set C. Sama juga dengan ini, dalam satu statement macam ni, penyelesaian persamaan bagi X kuasa 3, tolak 7X tambah 6 sama dengan 0. So, ini adalah set ya, C dan juga D. Baik, tadi kita ada menyebut mengenai elemen, iaitu unsur. Contohnya, Selasa adalah unsur kepada C. Selasa adalah elemen kepada C. Jadi, dalam bila kita sebut elemen ini, ada satu simbol yang kerap kita gunakan, iaitu simbol ini. Ya, simbol ini. Simbol ini kita gunakan untuk merujuk kepada elemen bagi set tersebut. Contoh, kita lihat kat sini. Nampak tak? Kita ada set C ni katanya. Set C ni dalamnya ada apa? Ada Isnin, Selasa, Rabu. Jadi kita boleh tulis Isnin is elemen kepada set C. Tetapi Khamis, which is tak ada dalam sini, kita katakan Khamis bukan elemen bagi set C. Boleh? Okey. Ini adalah beberapa contoh lain mengenai elemen. Ya. So, kita boleh lihat dekat sini, ada 6 contoh kat sini. 3 adalah elemen kepada set ini. Adakah betul? Ya, betul. Sebab 3 berada dekat sini. Ya. So, 3 adalah unsur bagi set ini. Yang 8 pun sama. Yang kilogram pun sama. Elemen kepada unit-unit jisim. Ya, gram, kilogram dan sebagainya semua berada dekat sini, dan kilogram merupakan salah satu daripada unit-unit jisim. Yang nombor 4 pun sama, tapi nombor 5 ni bukan elemen. Sebab apa? Kalau kita lihat dekat sini, statement ini dia kata gandaan 8 yang melebihi 16. Kalau kita cuba senaraikan, segala elemen dekat sini tidak ada nombor 28. Sebab itulah 28 ini bukan elemen kepada set yang dinyatakan ini. Sama juga dengan nombor 6, 15. Cuba kita tengok sini, nombor perdana yang kurang daripada 23. So, kena ingat ya, nombor perdana itu apa? Nombor perdana itu adalah nombor yang bermula dengan 2. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11 dan sebagainya. So, kalau kita cuba senaraikan, nombor-nombor perdana yang kurang dari 23, tidak ada nombor 15. Maknanya 15 ini bukan nombor perdana. Boleh? Okey, good. Kita pergi kepada bahagian seterusnya. Kita lihat.
Ini kita nak lihat bagaimana kita nak huraikan set berikut dengan perkataan. Ya. So, kita lihat 3 contoh. Yang pertama, set P, segi 3, segi 4, pentagon dan hexagon. Pentagon tu apa? Pentagon tu adalah yang ada berapa sisi? Ada 5 kan? Ada 5 sisi. Hexagon adalah yang ada 6 sisi. So, macam mana kita nak huraikan dalam bentuk perkataan? Sama juga dengan Q, kita ada 6, 9, 12, 15, 18 dan juga R 17, 19, 21 dan 23. So, kita lihat macam mana, apakah perkataan yang sesuai untuk kita wakilkan yang ini. Yang A, kita boleh katakan P ialah set poligon yang mempunyai kurang daripada 7 sisi. Boleh? Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita katakan Q ya. Untuk Q, Q adalah set integer gandaan 3 di antara 6 dan 18 termasuk kedua-duanya. Okey? Termasuk kedua-duanya bermaksud dia include 6 dan juga 18. So itu adalah yang B, sementara yang C agak-agaknya macam mana C tu? 17, 19, 21, 23 agaknya C adalah yang ini. Ini ya. R ialah set nombor-nombor ganjil di antara 15 dan 25. Ya. So itu adalah beberapa contoh macam mana kita nak tulis dalam bentuk perkataan. Baik. Yang ini pula kita cuba senaraikan ya. Senaraikan set berikut dengan menggunakan tata tanda kurungan. So, yang pertama, A ialah A ialah set nombor perdana yang kurang dari 20. So, kita just list down everything. Semua elemen tu kita tulis. So, jawapan dia adalah seperti berikut. Nampak ya? 2, 3, 5 sehingga 19. Ya, kurang dari 20 ya. Yang B pula, set nombor genap di antara 5 dan 14. Ya, di antara 5 dan 14. So, hati-hati 14 ini walaupun dia nombor genap tetapi dia tak boleh, dia tak termasuk sekali dalam jawapan. Ya, so dia kata di antara. So, kalau kita senaraikan, kita akan dapat jawapannya adalah yang ini sahaja. 6, 8, 10, 12. Okey. Yang seterusnya adalah bilangan unsur. Ya. So, untuk bilangan unsur ini, tata tanda yang biasa kita gunakan adalah seperti berikut. Yang ini, ada N kecil ini. Ya. N, kita buka bracket, set tersebut. So, ini merujuk kepada bilangan unsur bagi satu-satu set yang diberikan. Contoh, ini contoh. Misalnya, kita ada set A, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita kira lah, ada 1, 2, 3, 4. So, ada 5 elemen. Ya, bilangan unsur dia adalah 5. Contoh lain, kita lihat, ada 4 contoh dekat sini. Kita lihat ke sini. Yang A, B, C dan D. So, nanti beri perhatian kepada yang D ni ya. So, A ni mudah. Kita hitung sahaja. Ada 1, 2, 3, 4, 5. So, bilangan unsur dia adalah 5. Yang B pula, kita boleh hitung kat sini. Ada berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga C, sangat mudah. Ada 3. Boleh? Macam mana dengan D? Dia kata huruf-huruf dalam perkataan kursus. Ada berapa huruf kat sini sebenarnya? Kalau kita bilang, kalau kita hitung satu persatu, kita akan dapati jawapan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tetapi 6 bukan jawapan dia. Huruf yang ada dekat sini sebenarnya ada 4 sahaja. Sebab U dengan S, dia repeat. Dia huruf yang sama. Jadi kita tak ambil kira yang itu. Jadi huruf yang ada adalah K, U, R dan S sahaja.
Nampak tak? Jadi, jawapan bagi D itu adalah 4. Ya, bukan 6 ya. Bukan 6. Okey. Kita pergi kepada subtopik yang lain iaitu subset. Ya, subset. Okey, subset ni apa? Ayat yang paling mudah untuk kita terangkan subset adalah di dalam. Duduknya di dalam. So, biasanya bila kita sentuh mengenai subset, kita akan ada dua set. Sama ada set X dan Y ataupun A dengan B. So, kita lihat takrifan ini. Set A ialah subset bagi set B. Maksudnya A duduknya dalam B. Ya? A duduknya dalam B. Dan ditulis. Ini adalah notation dia. Ya? Notation bagaimana kita nyatakan subset tersebut. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, ada setengah-setengah rujukan, dia ada tanda equal kat sini. Ada setengah-setengah rujukan, dia tak ada tanda equal. So, tetapi kedua-duanya merujuk kepada benda yang sama. Ya? So, subset ya. Kalau kita tulis macam ni, A subset B bermaksud A duduknya dalam B. Kalau kita terbalikkan, katakan B subset A, maksud dia B duduknya di dalam A. Boleh? Baik, kita sambung. Jika setiap unsur bagi set A juga merupakan suatu unsur bagi set B. Ini kalau A subset B lah ya. So, kalau kita terbalikkan dia, maka takrifan ini pun terbaliklah. So, itu adalah subset. Contoh. Kita lihat, ada A, B, C, D kat sini dan kita nak tengok yang ini. So, A, B, C dan D diberi seperti berikut. Kita nak tengok statement ini. Betul ke tidak sebenarnya? Jadi, kita katakan A subset kepada B. Maksud A duduk di dalam B. Betul ke? Tengok A. A ni ada 1, 2, 3. Yang B ni ada 1, 2, 3. Nampak tak dia sama? 4, 5. So, betul lah statement tu. A ni duduknya di dalam B. Ya? So, kalau kita lihat takrifan, dia kata setiap unsur ya, setiap unsur. So, kalau A subset B, semua unsur-unsur A mesti ada dalam B. Dia tak boleh separuh-separuh. Tak boleh sebahagian. Kalau sebahagian A berada dalam B, sebahagian sahaja, maka dia bukan subset. Ya? Dia mesti semua sekali. Jadi, dia tally lah dengan contoh yang pertama kita ni. A subset B. A duduknya dalam B. Semua A, semua unsur-unsur A duduknya dalam B. So, betul lah. 1, 2, 3 ini memang ada dalam B. Maka kita boleh katakan A subset B. Tapi, bila kita tengok A dengan C, kita tak boleh kata A subset C. Cuba tengok. A dengan C. A 1, 2, 3. Tapi C 2, 3, 5. Macam mana dengan 1? 1 tercicir kan? So, oleh sebab itu, oleh sebab bukan semua A ini berada dalam C, maka kita tak boleh kata A itu subset C. Boleh? Nampak kan? So, kita setuju yang ini. Macam mana dengan C dengan D? C dengan D, tengok. C 2, 3, 5. D 2, 3, 1, 3. So, tak boleh. 2, 3 ni ada dalam D. Tapi 5 ni tak ada. Jadi, tak boleh. C bukan subset kepada D. A dengan D, ya. Ya, A dengan D, betul. So, A duduknya di dalam D. So, A tu 1, 2, 3. D tu 2, 3, 1, 3. Jadi, memang adalah 1, 2, 3 tu kan. So, jadi statement yang terakhir ini benar. So, jadi ini adalah subset. Boleh? Okey. Kita lihat pula bilangan subset. Tadi kita dah sentuh mengenai bilangan unsur. Now, kita nak lihat bilangan subset. Jadi, bila kita nak mencari bilangan subset, kita akan menggunakan formula ini, iaitu 2 kuasa N. Apa tu N? N adalah bilangan unsur. Ya, N adalah bilangan unsur. Baik, kita tengok contoh. Contohnya yang ini. Kita ambil set A
dia ada elemen ABC. Jadi bila kita tengok kat sini, dia punya bilangan unsur dia berapa? 1, 2, 3. Iaitu N sama dengan 3. Maka bilangan subset dia adalah 2 kuasa 3. Iaitu 8. Boleh tak? Ya, kita pakai rumus sahaja untuk dapatkan bilangan subset. Tapi, apakah senarai subset dia? Yang kita katakan 8 tadi tu kan? So, jawapannya adalah yang ini. So, bilangan subset, senarai subset dia adalah, ada 8 semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini adalah senarai subset dia. Dan dia dimulai dengan set null ataupun set kosong ya. Nanti kita lihat apa tu set kosong ya. So, sebab set kosong ini, set null, dia memang merupakan subset kepada suatu set. Dia memang ada kat situ. Ya, set null. Lepas tu set A, set B. Ini kan, ini bukan, dia kena ada curly bracket ya. Dia kena ada curly bracket ini. Sebab dia subset. Dia tak boleh kalau kita letak A sahaja. A tu, kalau kita tengok sini, A adalah elemen kepada set A. B adalah elemen kepada set A. C adalah elemen kepada set A. Ya, itu kalau kita buat A sahaja. Tapi bila kita sebut subset, jangan lupa ada curly bracket dekat sini. Ada bracket ni ya. So ini adalah subset yang pertama. Yang kedua, ini adalah subset yang ketiga. Dan C, AB, AC, BC dan ABC. Okey, so total ada 8. Ya. Ini adalah cara kita nak senaraikan subset dia ya. So kita akan based on bilangan dia dan kita boleh senaraikan, dan ini adalah cara dia. Okey. Kita perhatikan, ini adalah beberapa statement dia. Sebarang set adalah subsetnya sendiri. Dan yang kedua, set kosong iaitu set null adalah subset bagi sebarang set. Yang macam kita sebut tadilah. Kita perhatikan dekat sini kan. Bila kita cuba untuk senaraikan subset bagi suatu set yang diberi, set null ini sentiasa ada. Dia merupakan salah satu daripada senarai tersebut. Boleh? Okey. Jadi, macam ni lah. Ini contoh yang lebih simple lagi. A, elemen dia ada AB. Jadi, berapa bilangan subset dia? 2 kuasa 2, iaitu 4. Apakah senarai dia? Senarai dia adalah ini. Nampak tak? Dia dimulai dengan set null. Set kosong Set kosong. Lepas tu, set A, set B dan set AB. Ada 4 semua dia. So, berhati-hati dengan perkara berikut. Apa dia? Nampak? Ini betul. Kalau kita mengambil contoh yang ini, kalau kita mengambil contoh yang ini, statement ini is correct. Set A, yang ini, adalah subset kepada A. Okey? A adalah elemen kepada A. Dia jangan terbalik. Sebab, jika kita tulis macam ni, dia jadi salah. Hati-hati ya. So, ini salah. Ini cara penulisan yang salah. So, take note yang itu. Jangan silap di situ. Okey. Kita pergi kepada topik yang lain, iaitu kesamaan set. Jadi, kita katakan apa? Dua set A dan B adalah sama. Notation dia adalah A sama dengan B lah. Jika dan hanya jika A adalah subset kepada B dan B adalah subset kepada A. Ya, A duduknya dalam B, B duduknya dalam A. Maka A is equal to B. Boleh? Itu adalah tarifan dia. Kita lihat dekat beberapa contoh dekat sini. Kita lihat kat sini. Tentukan kesamaan set-set berikut. Ya, cuba kita lihat apakah agak-agaknya jawapan bagi yang ini. Yang pertama, kita lihat ada dua set iaitu A dengan B.
A itu 1, 2, 4. B itu 4, 2, 1. Sama tak? Itu je soalan dia. Jawapannya sama. Boleh? Okey, sama ya. Yang B pula. Cuba kita lihat. A adalah 1579. B adalah X. X yang macam mana? X yang kurang dan sama dengan 10. Jadi, kalau kita lihat set A dan set B, adakah mereka sama? Jawapannya tidak. Kalau kita perhatikan dekat sini, unsur-unsur ataupun elemen-elemen bagi set B ada banyak lagi nombor. Ya, ada banyak lagi nombor. Dan nombor tu tak sama dengan set A ni. Contoh, nombor 8. Kalau tengok set B ni, nombor 8 boleh berada dekat sini kan? Tetapi nombor 8 tak ada dalam set A ini. Maka dia tak sama. Boleh? Okey. Yang A sama, yang B tak sama. C macam mana? Cuba tengok huruf A adalah huruf perkataan Malaysia. B huruf perkataan yang ini. Agak-agaknya sama tak A dengan B ini? Jawapannya adalah ya, sama. Ya, sama. Kalau kita perhatikan, huruf-huruf yang ada dekat sini sebenarnya sama sahaja dengan huruf-huruf yang ada dekat sini. Cuma, kalau kita perhatikan, ada beberapa huruf yang repeat. Itu sahaja. Tapi, mereka tetap sama. Baik, macam mana dia akan jadi tak sama? Contohnya, A dengan B ni akan jadi tak sama jika katakan kita ada satu huruf kat sini, P katakan. Ya, bukan Alia tapi Palia. Ada P kat situ. Kalau ada perkataan huruf P kat situ, maksud dia dah berbeza dengan A. Sebab dalam A tak ada huruf P. Maka dia boleh jadi tak sama kat situ. Tapi kalau kita lihat contoh ini, kedua-dua ini sebenarnya sama. Boleh? Okey. So, kita lihat contoh lagi kat sini. Tentukan kesamaan pasangan set berikut. So, kita ada set A dan set B. Dan yang ini ada set A dan set B juga. So, kalau kita lihat dekat sini, yang ini contoh mudah saja ya. So, set A telah persenaraikan elemen dia. Dan set B ni dia tak tulis elemen dia. Tetapi dia buat dalam perkataan. So, adakah A dengan B ni sama? So, dan juga yang AB ni, adakah ini sama? Yang ini kita nampak dengan jelas AB ni memang tak samalah. Ya, A ni ABCD, B ni ABC. So, tak cukup. So, jadi dia tak samalah. Dan A ni sebenarnya adalah sama A dengan B ni sama, yang B ni tak sama. Oh, yang C. Sorry, yang C, ya. Yang ni sama Ini sama. Ini tak sama. Yang ini set A adalah set null, set kosong. Set B adalah set yang ada unsur. Ya, yang ada unsur sifar kat situ. So sebenarnya yang C ini adalah tak sama Tak sama. Sebab kalau kita perhatikan set null ataupun set kosong, takrifan bagi set kosong adalah dia tidak ada unsur. Tetapi compare dengan B, set kosong ini ada unsur, iaitu unsur dia adalah sifar. Jadi mereka tak sama. Yang A ni tidak ada unsur. B ni ada unsur, iaitu kosong. Ya, sifar ni. Maka set A dengan B ini adalah tak sama. Boleh? Yang ini Alright. Kita lihat set kosong. Baru nak jumpa set kosong dekat sini. Okey. Takrifan dia, set kosong adalah set yang tidak mengandungi apa-apa unsur.
Simbol dia adalah sama ada buat curly bracket macam ni, tak ada apa-apa kat situ, ataupun kita buat set null. Ya, set null. Okey, contoh macam mana yang set null, iaitu contohnya kalau kita ada satu statement bulan yang mempunyai 32 hari. Ada tak? Okey, bulan yang ada di dalam sistem kalender kita adalah Januari, Februari, Mac, April dan seterusnya sampai Disember. Ada 12 bulan kan? Nama-nama bulan tu. Ada tak yang mempunyai 32 hari? Tak ada. Ya, satu bulan pun tak ada daripada Januari sampai Disember. Maka kita katakan dia adalah set kosong ataupun set null. Okey, yang bahagian seterusnya, ini adalah statement yang saya sebut tadi. Set, macam ni, yang ini bukan set kosong ya. Bukan merupakan set kosong kerana ia mengandungi satu unsur, iaitu sifar. Yang ni So sebab itulah statement yang contoh yang sebelum ini, A dengan B tu tak sama sebab ini ada unsur, ada elemen dia. Elemen dia adalah yang ini, kosong ni sendiri. Dan ini, yang ni apa? Set kosong ialah subset bagi sebarang set. Ini kita dah bincang tadi. Apabila kita nak membincangkan mengenai subset, ingat tak tadi? Kita mula-mula kita cek berapakah bilangan subset. Ya, kita guna ada rumus tadi tu. Lepas tu kita boleh senaraikan apakah subset bagi suatu set tersebut. Dan salah satunya mesti set kosong. Boleh ne? Okey. Now, ni contoh. Tentukan sama ada set berikut merupakan set kosong atau tidak. Yang pertama, bulan yang mempunyai 27 hari. Ada ke tak ada? Tak ada kan? So, ini adalah set kosong. Okey? So, ini adalah set kosong. Yang B pula adalah nombor-nombor ganjil yang boleh dibahagi oleh 9. Dan C, nombor-nombor perdana di antara 13 dan 17. So, jadi untuk B dengan C ini, untuk C, dia adalah set kosong. Dia adalah set kosong untuk C. Tetapi yang B, dia bukan set kosong. Untuk B ini, dia bukan set kosong. Bermaksud ada unsur. Ada unsur. So macam A ni, bulan yang mempunyai 27 hari. Tak ada. Satu bulan pun tak ada 27 hari. So tidak ada unsur. Sebab itu dia set kosong. Yang C pun sama. Nombor-nombor perdana di antara 13 dan 17. Cuba kita senaraikan. Apakah nombor perdana di antara 13 dan 17? Mana dia? 14, 15, 16. Satu pun tidak ada, bukan merupakan nombor perdana. Maka dia adalah set kosong. Tetapi yang B ni, 9, 27 dan 45 adalah antara nombor-nombor ganjil yang boleh dibahagi oleh 9. So maknanya A ni set kosong, B ni bukan set kosong sebab ada elemen dia. C ni set kosong juga sebab dia tak ada elemen dia. Okey? Alright, kita pergi kepada bahagian seterusnya iaitu set semester. Sebab kita nak hubung kaitkan dengan Venn diagram. Gambar rajah Venn. Jadi set semester ni adalah terdiri daripada semua unsur. Semua unsur. Dan simbol dia adalah yang ini. Ini adalah simbol bagi set semester. Dan semua set merupakan subset bagi set semester. Baik. Gambar rajah Venn diagram. So, kita gunakan Venn diagram apabila bagi mewakili suatu set. Misalnya, ini contoh dia. Kita ada set A katakan. Set A itu ada elemen dia iaitu 1, 2, 3. Jadi macam mana kita buat Venn diagram? Ini dia. Ini adalah set semester. Kita letak dekat ujung kat sini. Lepas tu kita ada satu set A
Dan dalam A tu ada elemen-elemen dia. Itu 1, 2 dan juga 3. Ini adalah unsur-unsur bagi A. Boleh? So, ini adalah Venn diagram. Dan kita perhatikan, yang ni betul lah kan? A adalah subset kepada set semester. Betul lah, sebab A duduknya di dalam set semester. Yang kotak ni adalah set semester yang mewakili semua sekali, dan A ni duduknya dalam kotak ni. Betul lah tu. Okey, ini adalah subset. Perkaitannya, perkaitan di antara kalau kita nak baca Venn diagram ni lah, ya, dengan subset. Okey. Kita perhatikan perkaitan lain di antara gambar rajah Venn dengan subset yang ini. Cuba kita lihat, betul ke tak betul? Kita ada dua set, ya. Set A dengan set B. So, A subset B. Maksud dia, A duduknya dalam B. Ya, A duduknya dalam B. So, yang ini betul lah. Set A berada di dalam set B. Okey. So, yang kedua, kita lihat. Yang ini pula. Adakah dia betul? Tengok, ya. X, dia ada unsur I, J, K. Y, unsur dia adalah I dan J. Jadi, kita katakan Y subset kepada X. Y duduknya dalam X. Betul lah. Nampak tak? Ini I, J. Ya. Yang X pula ada I, J yang sama. Ada K pula lagi. So, jadi kalau kita buat perwakilan dalam gambar rajah Venn, maknanya jelas Y ni duduknya di dalam X. So, macam ni lah. Y duduknya di dalam X. Nampak? So, IJ di dalam Y dan IJ juga adalah di dalam X. Cuma K ni tak boleh lah dalam Y. K ni dekat luar Y. Ya? So, ini adalah contoh perwakilan kalau kita nak relatekan dua set yang diberi dengan gambar rajah Venn. Ya? Dan juga subset lah. So, macam ni. Okey. Operasi set. Now, kita masuk kepada beberapa perkara yang kita nak bincangkan. Iaitu yang pertama adalah dia punya persilangan. Intersection. Ya, tindanan, ya, tindanan. Yang kedua adalah kesatuan, iaitu union. Dan yang ketiga adalah beza antara set. Ya, difference dia. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu persilangan set. Okey, kita lihat sini. Ini adalah takrifan dia, ya. Persilangan set. Untuk persilangan set ini ataupun tindanan, intersection, biasanya kita tulis dalam notation ini. Kalau kita ada dua set, set A dan set B, kita tulis dalam notation yang ini, ya. A intersection B. A tindanan B. Boleh? So, jadi persilangan set A dengan set B ialah set yang mempunyai unsur di dalam kedua-dua set A dan set B. Ya, itu adalah persilangan set. Ya, intersection. Jadi, tengok kat sini contoh kat sini. Nampak tak? Di mana dia bertindan antara satu sama lain. Contoh yang pertama adalah ada set A, ada set B. Jadi, mereka bertindan dekat sini. So, ini adalah A tindanan B. Ini adalah ini, ya. Yang berwarna pink ini, area kat sini adalah A tindanan B. Sama juga dekat sini. Ya, sama juga dekat sini. Kita lihat, ya. Kalau kita tengok kat sini, sebenarnya B adalah subset kepada A. Betul? Itu kalau kita dari perspektif subset. Betul lah. B duduknya di dalam A. So, kalau kita nak lihat dia sebab dalam intersection, dalam tindanan, maka tindanan A dengan B adalah area ini. Ya? So, ini adalah contoh dengan gambar rajah Venn bagi tindanan. Jadi, kalau kita perhatikan dekat sini, ada satu saya tulis kat sini, ya. So, kita perhatikan contoh ini, ya. Contoh ini, yang ini adalah yang ini. Nampak tak? A
tindanan B, ya, A tindanan B itu, A tindanan B adalah yang ini. Subset kepada A, betul tak? Betul lah. Ya. So tindanan ini subset kepada A. Maknanya tindanan ini duduknya di dalam A, which is correct. Kalau kita terbalikkan kedua-dua ini, katakan ini adalah B, ini adalah A. So maksudnya dia akan jadi yang ini. Dia akan jadi tindanan tersebut adalah subset kepada B. Boleh tak? So itu adalah mengenai tindanan. Dan berikut adalah contoh persilangan dua set adalah set kosong. Contohnya, ini ada set A, ada set B. Tak ada tindanan. Di antara mereka ni tak ada bersilang. Sikit pun tak ada. Jadi kita tulis A tindanan B sama dengan set kosong. Boleh? Ini bermaksud there is no intersection between these two sets. Okey, baik. Yang ini pula adalah kita lihat persilangan yang melibatkan 3 set. Yang ini. Ada set A, B dan set C. Jadi jelas mereka akan bertindan pada tengah-tengah ini. Yang ini boleh ya? Untuk 3 set lah A, B, C macam ni. Okey. Dan contoh, kita lihat contoh sikit kat sini. Kita diberi 3 set A, B, C dan A telah pun diberi apakah nilai-nilai dia, unsur-unsur dia 1, 2, 3, B 4, 5, C 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita lihat A dengan C dulu, A dengan C, cuba tengok A dengan C, A 1, 2, 3, C 2, 3, 4, 5. Jadi mereka bertindan pada mana? Cuba tengok nombor yang sama. So mereka akan bertindan pada 2, 3 saja. Setuju? Untuk AC 2, 3 saja. Yang ni. Untuk BC macam mana? BC, cuba tengok. B 4, 5. C 2, 3, 4, 5. Jadi jelas mereka bertindan pada 4 dan 5. Boleh? Yang AB pula macam mana? A tindanan B. Cuba tengok. A dengan B macam mana? A 1, 2, 3. Tapi B 4, 5. Ada tak nombor yang sama? Tak ada kan? Kalau tak ada, maka ini adalah sama dengan set null. Boleh? Kita tengok jawapan. Itu dia. Okey. So ini adalah contoh yang berikut. Kita pergi kepada contoh lain. Tengok sini. Dia bagi set semester. Integer antara 20 dan 37. Okey, itu set semester ya. So, ini akan bagi kita constraint. Ini syarat dia. So, dia tak boleh semua nombor. Hanya integer di antara 20 dan 37. Okey. A adalah nombor-nombor kuasa 2 sempurna. B adalah nombor-nombor ganjil. Soalan dia, tentukan A persilangan B. Maknanya, kita kena cuba senaraikan terlebih dahulu A ni apa dia. Tetapi, bila kita senaraikan, kita kena tengok. Sebab set semester dia suruh antara 20 hingga 37. So, jangan ambil semua. So, ini telah pun memberi kita syarat awal. Jangan ambil semua nombor. Ambil nombor-nombor yang berada in between these two numbers. Yang ini pun sama. B ni kan nombor-nombor ganjil. Takkan kita nak ambil 1, 3, 5, 7 memang nombor ganjil. Tetapi nombor-nombor tu tidak berada dalam selang ini. So tak boleh ambil. So jadi yang paling mudah adalah kita senaraikan apakah A, apakah B mengikut set semester ini. Jadi kita akan dapati jawapan dia adalah berikut. Satu je nombor yang sama sebenarnya. Okey, ini adalah set A. Set A dan set B adalah berikut. Dan kita perhatikan tindanan dia, iaitu apa nombor yang sama, adalah 25 sahaja. Maka ini adalah jawapan dia. Okey guys, so pergi kepada contoh yang lain dekat sini. Okey, ni dia. Kita diberi
ABC. Berikut adalah set dia. Soalan dia adalah kita nak tentukan A tindanan B dan dia tindan dengan C. Apa jawapan dia? Dan B juga samalah. Idea dia sama aja. So yang penting kita nampak kan, kita akan cuba selesaikan bahagian ini dulu. Kita lihat contoh A tindanan B. Apa jawapan dia? Tengok A dengan B. A dengan B, A 1 2 3 7, B adalah 2 3 4 5. Maksud dia untuk A tindanan B adalah 2 3 saja. Setuju? 2 3 saja. Ya, 2 3. Lepas tu yang 2 3 ni kita tindan dengan C. 2 3 4 5 6 7. Maka dia akan bertindan sekali lagi pada 2 3 juga. Nampak? So jadi ini adalah penyelesaian dia. Nampak tak? Ini saya senaraikan A tindan B, kita dapat 2 3 tadi. Lepas tu kita tindankan dengan C tadi tu. So kita kena lihat yang mana nombor yang sama, iaitu 2 3 sahaja yang sama. Nampak? So jadi jawapannya adalah 2 3. Yang B pun sama juga. Kalau kita senaraikan semua sekali, kita akan dapati jawapan dia adalah 2 3 juga. Okey? Alright. Kita lihat contoh yang lain. Kita ada set A dan set B. Kita nak ensurekan adakah A tindanan B subset kepada A dan A tindanan B subset kepada B. Adakah betul statement ini? Okey, kita tengok contoh satu yang ni dulu. Ya, yang ini sama je. Kalau kita boleh buat yang ini idea dia sama je. Baik. A tindanan B tu apa? Cuba tengok jawapan dia. A, B. Cuba tengok. Yang mana sama? Yang sama adalah 2 3 sahaja. Ya, 2 3 sahaja. So A, B ni adalah 2 3. Okey. Adakah 2 3 ini duduknya dalam A? Betul tak? Hasil daripada A tindanan B adalah 2 3. So adakah 2 3 tu duduknya dalam A? Jawapannya ya. Okey? Ya. So tengok sini. Ya. Nampak tak? 2 3 memang duduknya di dalam A. So yang B pun samalah. Yang B pun sama. Kalau kita perhatikan, A tindanan B memang 2 3 dan 2 3 ni memang duduknya di dalam set B. So kedua-dua statement tersebut adalah benar. Okey. Now kita pergi kepada union, iaitu kesatuan. Okey. Kesatuan ni ditakrifkan sebagai berikut ya. Okey, mula-mula kita lihat notation dia. Notation dia adalah yang ini, ya. A union B. Yang macam U ni, itu adalah dia punya notation bagi kesatuan, union ya. So, kesatuan set A dan set B ialah set yang terdiri daripada semua unsur dalam salah satu set itu atau kedua-dua set tersebut. Okey, macam ni. Kalau nak ayat mudah, sebenarnya bila kita sebut kesatuan set adalah semua unsur. Senang cerita. Ya? Semua sekali. Tapi nanti saya nak jelaskan sebab dekat statement dekat sini dia kata kedua-dua set tersebut ini merujuk kepada semua unsur lah. Tetapi dekat sini dia tuliskan macam ni. Salah satu set itu. Apa maksud dia? Kan? So, dalam takrifan ini seolah-olah ada dua benda. Satu adalah disebut semua unsur dalam salah satu set itu. Yang ini satu lagi atau kedua-dua set tersebut. Yang ini kita boleh terima lah. Sebab bila kita sebut kesatuan, union tu adalah merujuk kepada everything, all. Ya? Nanti kita akan jumpa satu contoh di mana saya akan jelaskan yang ni. Salah satu set itu. Okay. Now, kita look at our first example. This is very easy. Cuba tengok sini. Kita ada set ABC. Yang ni. So, tentukan A kesatuan B. A kesatuan B. AB lah. AB. So, A adalah 2 3 5. B adalah 1 3 7.
So, kalau A union B, maka kita nak senaraikan semua sekali tanpa ada repeating. Nombor yang sama repeat, tak payah ulang. Sekali saja. Maka A dengan B ni, A union B adalah berapa? 1, 2, 3, 5, 7. Boleh? So, itu adalah AB. AC macam mana? A union C. Semua sekali. A dengan C. A dengan C. A 2, 3, 5. C adalah 4, 6, 7. Maka A union C adalah kita ambil je semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh? B union C sama juga. Nampak tak? B union C 1, 3, 7, 4, 6, 7. Nampak tak? 7 ni dia sama kan? Kita ambil sekali saja. So, jawapannya adalah 1, 3, 4, 6, 7. Boleh? So, ini adalah jawapan dia. Alright? So, jadi kalau kita nak dapatkan bilangan dia, ya, bilangan unsur, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sebagainya lah. Okey ya? So, ini satu contoh. Kita lihat yang lain. Oh, ini ada statement ya. Jika A, B dan C bukan set kosong, maka berikut adalah statement. So, saya lalukan statement ini. Ada 7 ya. Ada 7 pernyataan. A union B sama dengan B union A. A union set null sama dengan A. A union set semester sama dengan set semester tersebut. Ya. Dan ni lah, A adalah subset kepada A union B. Dan B adalah subset kepada A union B. Dan 6 dan 7 dan sebagainya lah ya. So, ini kamu lihat. Okey. Cuba kita lihat gambar ajar Venn berikut Yang ini. Ini adalah gambar ajar Venn yang mewakili union. Ya, yang mewakili kesatuan bagi dua set. Ini contoh dia. Kita ada set A, kita ada set B. Jadi kalau union adalah kita ambil semua. Ya, all element. So, ambillah semua. Selagi apa yang ada kat sini, ini adalah kesatuan. Sama juga dekat sini. Ada set A kat dalam ni, ada set B, dan union ni adalah semua sekali. Ambil je semua. Ya. Dan kes yang ketiga, rajah yang ketiga, nampak tak ini? Dia tak bercantum kan? So, ya, kalau dia even dia tak bercantum pun, kita tidak membincangkan mengenai persilangan. Ini adalah kesatuan. Kesatuan, kita ambil je semua. Apa yang ada dalam set A, campur dengan, tambahkan dengan set B. So, itu adalah kesatuan. Okey? So, lepas tu, cuba tengok contoh. Ni contoh kat sini. Tentukan. Okey, ada 3 contoh ya. Tentukan A kesatuan B bagi kes yang berikut. Yang pertama, AB. A ni, apple, rambutan, pisang dan anggur. B ni, dalam perkataan, dia declare sebagai buah-buahan tempatan. Jadi, kalau kita tengok A kat sini, ada 2 adalah buah-buahan tempatan, 2 lagi tidak. Iaitu apple dengan anggur ini bukan buah-buahan tempatan. Rambutan, pisang, ya betul. So, union dia apa? Union dia adalah buah-buahan tempatan campur apple, campur anggur. Boleh? So, itu adalah union dia. So, itu adalah yang A. Yang B pula, macam mana? Yang B pula. Yang A tadi, kita memang ambil dua-dua ya. Memang kita ambil dua-dua lah. So, yang B pula, cuba lihat. A adalah set yang mempunyai elemen A dan B. Yang B pula adalah set null. Set kosong. Set kosong tu apa? Set kosong tu adalah set yang tidak ada unsur. Jadi, kalau A union B adalah AB je lah. Nampak tak? Nampak tak? Sekarang ni kita ada 2 set A dan B. Tapi sebenarnya oleh sebab dia adalah set kosong,
Dengan kata lain, kesatuan dia hanyalah kita hanya mempertimbangkan satu set sahaja. Set A sahaja. Nampak tak? Dengan itu, cuba ingatkan semula takrifan kita yang mula-mula tu. Sekejap. Nampak tak yang ni? Kesatuan set A dan set B ialah set yang terdiri daripada semua unsur dalam salah satu set itu. Nampak? Atau kedua-dua set tersebut. Yang kedua-dua tak ada masalah. Ini normal. Tapi yang ini dalam salah satu set itu. So, contoh yang saya tunjukkan tadi itu adalah merujuk kepada statement ini. Boleh? Okey. Yang ini ya. So, maknanya untuk yang B ni, dia punya union adalah AB saja. Okey, tengok jawapan. Ini dia ya. Ini dia. Right? Okey, now kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu beza dua set. Ya, beza dua set. Beza dua set, beza antara dua set. Ya, set A dengan set B. Notation dia adalah yang ini ya. A tolak B. Ya, A tolak B. So, maksud dia apa? Set terdiri daripada unsur dalam A tetapi bukan unsur dalam B. Ya. Unsur dalam A tetapi bukan unsur dalam B. So, jadi maknanya kalau ada dua set, so kita buang B. Nampak tak? Kalau A tolak B, maksud dia kita buang B. Mana-mana kalau ada yang berkongsi dengan B ni, kita buang. Ya, kita nak buangkan B. Semua elemen-elemen yang terkait dengan B, kita tidak consider. Itu maksud beza antara dua set. Okey, contoh. Contohnya macam ni. Tengok ni. Contohnya. A 1, 2, 3, 5. B 2, 3, 6, 7. Kalau A tolak B. Ini ya. A tolak B, maksudnya kita nak buang B. Nak buang B. So, maknanya, cuba tengok. Apa elemen-elemen yang ada dalam B yang ada dalam A? Kita nak buang. Okey, tengok A. A 1, 2, 3, 5. B 2, 3, 6, 7. So, kita tak nak B kan? Maknanya kita tak nak 2, kita tak nak 3, tak nak 6, tak nak 7. So, maknanya kita tak nak 2, kita tak nak 3. Ya? Yang tinggal apa? Yang tinggal 1, 5 sahaja. Nampak? Yang ni 1, 5 sahaja. So, sama juga sebaliknya, kalau B tolak A, maksud dia, kita tak nak A. Kita tak nak sebarang elemen dalam A, ada dalam B. Ya? Kalau tak ada yang sama, tak apa. So, kalau ada, kita tak nak. So, kita perhatikan sebaliknya ya. B ni 2, 3, 6, 7. A ni 1, 2, 3, 5. Ada tak elemen A ni dalam B? Yang ada tu, kita buang. Ya, ada. Iaitu 2, 3 ni sama. Kan? So, yang tinggal adalah 6, 7. Boleh? So, jadi ini adalah diagram dia untuk kita permudahkan. Diagram dia antara yang saya sebutkan tadi tu. Yang ni A dengan. So, ini adalah A tolak B. So, kalau kita perhatikan soalan tu tadi, mereka sebenarnya ada intersection. Mereka sama tau. Ada yang berkongsi, nombor yang sama. Nampak tak? 2, 3 ni sama. Dan ia merupakan persilangan di antara A dengan B tersebut. Sebab itulah diagram kita jadi macam ni. Ni dia. Nampak tak? 2, 3 ni adalah tindanan. 2, 3 ni adalah tindanan. Tapi apabila kita nak bincangkan tentang beza dua set, kalau A tolak B, maksud dia yang B ni kita tak nak. Ya? Tak nak. So, kalau A, ini A. Yang ni betul. Iaitu 1, 2, 3, 5. Yang ni. Tapi, 2, 3 ni juga merupakan unsur bagi B. Which is kita tak nak consider. Sebab itulah kita kena buang. Yang tinggal 1, 5 je. Okay? So, yang ni pun samalah. Ya? So, kita tak boleh ambil lah 2, 3 ni. Pasal 2, 3 ni A punya. Walaupun B punya juga.
tapi dia ada terlibat dengan A. So kita tak nak yang tu, kita kena buang. So yang tinggal 6, 7. Boleh? Okey, itu adalah berkenaan dengan beza antara dua set. Okey, yang seterusnya adalah complement. Set pelengkap, ya, complement. So notation bagi set pelengkap ataupun kita sebut complement, complement adalah ini dia tanda-tanda dia. Macam A prime ni, ya, A prime. A tanda ni lah, ya. Ini adalah pelengkap bagi A. Pelengkap tu apa? Senang aja. Pelengkap tu adalah yang bukan unsur bagi set tersebut. Yang bukan. Maksud dia selain daripada A. Itu dia. Ya. Pelengkap, ya, complement, ya, selain daripada A. So jadi kalau kita ini adalah dia punya takrifan dia. So ini adalah rajah dia. Kalau kita buat rajah simple, ya, kalau rajah Venn, ya, ini adalah set A, ini adalah set A. So dalam ni adalah dia punya elemen dia, ya, elemen dia. So kalau kita katakan pelengkap bagi A adalah selain daripada set A, dekat luar ni lah. So kita tak tahulah, mungkin dekat luar ni ada beberapa nombor. Yang dekat dalam ni pun ada juga beberapa nombor, ada beberapa elemen, ya. Dekat luar ni pun ada beberapa elemen. Katakan macam tu. So jadi kalau A prime, ya, pelengkap bagi A adalah nilai-nilai elemen-elemen yang selain daripada A. So kawasan ni adalah dekat luar ni. Okey, so kita boleh tulis pelengkap A sama dengan set semester tolak A. Dapatlah ni pelengkap dia. Boleh? So jadi kamu boleh lihat dekat sini, kita juga boleh menulis benda macam ni. Kalau A tu bukan elemen bagi A, jika X itu bukan elemen bagi A, maka X itu adalah elemen bagi A pelengkap. Ya. Kalau X itu bukan elemen bagi A pelengkap, maka A itu adalah elemen bagi A. Statement ni sama, setara je sebenarnya, ya. Okey. Itu adalah berkenaan dengan pelengkap, dan ini contoh lain. So kita lihat, ya. Kita lihat nak hubung kaitkan dia dengan intersection, ya. Tindanan bagi dua set. Katakan A tindanan B. A tindanan B sebenarnya dekat tengah ni, di sini, ya. Tetapi kalau kita nak cari pelengkap bagi A tindanan B, yang ini pelengkap dia, maka selain daripada ruang ini, mana yang selain ni lah. Nampak kan? Ya. Itu adalah pelengkap selain daripada, ya, selain daripada. So itu adalah pelengkap. So dekat sini ada beberapa catatan yang saya buat. Hubung kait di antara set pelengkap yang biasa dengan set semester, dengan set kosong dan sebagainya. Ini adalah beberapa statement yang kamu boleh tengok, So ada 8 semua, ya. Yang ini. Okey, kita pergi kepada bahagian seterusnya, ya. Contoh. Okey, ini saya terangkan contoh, Contoh bagi ini pelengkap dengan kesatuan, union. So kalau kita perhatikan, kalau kita pertimbangkan dua set A dan B, union ni adalah ruang ni, yang dalam ni sebenarnya, yang dalam area bulat ni, itu adalah union. Tapi pelengkap bagi kesatuan A, B adalah selain daripada itu. Maknanya yang dekat luar ni. Nampak? Okey, ini adalah pelengkap bagi A union B. Seterusnya ada lagi tak? Ini contoh lain. Okey. Ini dia. Contoh mudah yang ni, ya. Okey, kita lihat set semester. Set semester ni ditulis apa? Nombor-nombor perdana yang kurang daripada 15. Okey, saya tulis juga kat sini untuk bantu kita. Nombor perdana yang kurang dari 15 adalah antaranya, bukan antara, semuanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Semua sekali ada 6. Lepas tu A adalah diberi 3, 5, 7. Ya. So kalau pelengkap bagi A, maksud dia selain daripada A. Ya. 3, 5, 7 ni adalah untuk set A. Pelengkap dia adalah selain daripada 3, 5, 7. So ini adalah semua nombor-nombor kita. So selain daripada 3, 5, 7 adalah baki dia lah, iaitu
2, 11 dan 13. Yang ni lah. 2, 11 dan 13. Nampak ya? So ada 3 semua. Okey. Ada contoh lain. Yang ini kita lihat. Set semester ni adalah nombor bulat yang kurang daripada 13. Ya. Ini kita semua nombor ini kita senaraikan semua nombor bulat. So jangan lupa nombor bulat start dengan kosong So nombor bulat yang kurang daripada 13, ini adalah senarai nombor bulat yang color biru ini. Okey, A tu apa? A tu adalah 2578, B tu adalah 12652. So dapatkan cari pelengkap bagi A kesatuan B. Okey, pelengkap dia, selain dia. So jadi mula-mula of course kita kena cari apakah A kesatuan B. Cuba senaraikan. So bila kita senaraikan, ini adalah kesatuan dia. Yang ni A dengan B ni kita ambil semua elemen yang tak ada repeating yang berulang kita tak ambil. Macam contohnya 2 sini 2, sini 2. So kita tak ambil. Kita kira sekali je. So union dia adalah 2, 5, 6, 7, 8, 12. So kalau pelengkap bagi union ini kita comparekan dengan yang biru ni, kita cari yang mana selain daripada yang ini, maka itu adalah nombor-nombor dia. So yang inilah 0, 1, 3, 4, 9, 10 dan 11. Okey. Kejap. Ini kurang daripada 13. Sorry. Kurang daripada 13 bermaksud, okey guys, ini tak termasuk. Sorry. Okey. So dia sampai 12 je. So jadi dengan itu hasil kita akan jadi tally lah. Yang ni ini adalah hasil yang kita nak. Baik. Gabungan operasi ke atas set. So yang ini saya tunjukkan diagram bersama dengan beberapa operasi yang saya pilih lah. So kita ada 3 set, A, B dan C. Kita lihat kalau A union B, cuba kita tengok, fokuskan kepada lakaran graf tersebut. Dekat mana lakaran tu, dekat mana area yang terlibat sebenarnya. A union B, kita akan ambil semua A dengan B. Nampak tak? A semua dengan B. Walaupun sebahagian tu C pun ada kat situ kan, tapi itu tak jadi masalah. Sebab kita hanya nakkan A union B sahaja. So kita lorekkan A dan B semua sekali. So yang ini pula, kalau A union B yang tadi ni kita nak intersect dengan C, kita nak tindankan dengan C, dekat mana dia bersilang? So nampak tak? Ini semua sekali A dengan B kan. So sekarang ni kalau ada tindakan dengan C, maka area dia adalah ini sahaja. Boleh? So ini adalah diagram, diagram gambar Venn lah. So ini adalah dia punya operasi dia. Okey, tengok lain. Ada 2 lagi kat sini. Cuba tengok. So ABC dia punya set dia. Kalau B tindakan C, kita nak cari intersection dia. So area dia adalah yang ini. B dengan C. Okey. So kita tambah sikit statement kita dekat sini. B dengan C ni kita nak intersect dengan pelengkap bagi A. So kalau kita lihat betul-betul, jawapan dia adalah bahagian ini sahaja. Pelengkap tu apa? Cuba ingat balik. Pelengkap tu adalah selain daripada A. Kan? Selain daripada A. So jadi ini adalah kawasan yang untuk set yang ini, untuk operasi yang ini. Hati-hati kat sini Baik. Yang ini lorekkan bahagian yang mewakili semua ni. Kalau ada soalan, kita nak identify, lorekkan bagi set yang diberikan ini. Jadi yang ni kamu tengok saya bagi jawapan. Bahagian yang diwakili oleh operasi yang berikut adalah yang ini
So, ini kamu cuba analyze sekejap. Yang ini, betulkah lorikan ini? So, jadi, kamu akan dapati A tindanan B kesatuan B tindanan C kesatuan C tindanan A adalah yang ini. Boleh? Okey. Kita pergi pada contoh yang lain. Okey, yang ini ya. Kita lihat. Contoh ini. Ini ada contoh aplikasi dalam penyelesaian masalah antaranya lah ya. Baik, kita lihat sini. Diberi NA. N ni apa? N ni adalah bilangan. Bilangan bagi set A adalah 18. Ini ya. Saya sikit. Bilangan bagi set A 18. Bilangan bagi set B ada 25. Dan bilangan bagi persilangan antara A, B ada 11. Maksud dia kita ada dua set. Set A dan set B. Dan kalau tengok kepada information dekat sini, memang jelas ada persilangan dekat situ. So maksud dia ada set A, ada set B. So dekat tengah-tengah tu ada persilangan. Dan jumlah elemen dia adalah 11. Soalan dia, dapatkan bilangan bagi A union B. So, cara yang paling mudah adalah kita kena sketchkan. Kena buat gambar rajah Venn. Itu lebih mudah. Yang paling penting sekali adalah kita tengok yang mana bertindan dulu. Adakah nilai itu diberi? Ya, diberi. Kalau nilai ini tidak diberi, kita boleh letak apa-apa variable. Katakan X ke. Ya, kalau diberi, tak ada masalah. Kita parking dulu elok-elok 11 ni. So, bila kita buat diagram, dia akan jadi macam ni. Nampak? 11 ini adalah tindanan di antara A dengan B. Ya, ini adalah bilangan ya. Ini bukannya elemen ya. Yang ini saya kena ingatkan dia bukan elemen, dia adalah bilangan elemen. Ya. So jangan silap. So 11. Yang set A tadi kejap dia dah declare dah. Bilangan bagi set A 18. Kalau set A ni 18, semua sekali ni 18, maka yang baki ni berapa? Yang ini. So, kita kena tolak. So, 18 tolak 11, ini yang kita kongsi dengan B tadi tu, kita dapat 7. Nampak tak? Tu cara dia ya. Yang B pun sama. Dalam soalan, dia kata B tu bilangan elemen adalah 25. So, maksud dia, semua ni 25. Kalau sini dah 11, dekat sini, kena tolak lah. 25 tolak 11 dapat 14. So, soalan ni apa tadi? Soalan ni nak cari ni kan? A union B. Apa maksud union? Union tu adalah ambil semua sekali. So, kita ambil lah semua sekali. 7 tambah 11 tambah 14. Kita dapat 32. Boleh? Okay, good. So, kita bagi another question here. Ada dua lagi soalan. Okay, tengok sini. Dia dah bagi siap-siap gambar rajah Venn. Ya. Gambar rajah Venn menunjukkan bilangan unsur dalam set P. Bilangan unsur ya. Dalam set P dan set Q. Okey. Jika NQ sama dengan 2NP. So ini statement yang dinyatakan. Ya, bilangan unsur Q, ya, bilangan unsur Q sama dengan 2 kali bilangan unsur P. Maka dapatkan bilangan P tindanan Q dan dapatkan bilangan elemen P kesatuan Q. Baik. Kalau kita tengok soalan ini, A dengan B ini, tengok ya. Part ini yang mana satu? Bilangan unsur, bilangan elemen P tindanan Q adalah yang ini, betul tak? Sama satu je. Setuju? Okey. Yang ini pula, P kesatuan Q merujuk kepada mana? Kita kena buat 3X
tambah X tambah 1, tambahkan 6X tambah 6. Nampak tak? Dia macam soalan tadi. Kejap. Nampak tak ini? Nampak tak? A union B, apa kita buat? Kita tambahkan semua kan? Sebab union tu merujuk kepada semua sekali. 7 tambah 11 tambah 14. Dalam contoh yang ini, kita akan menggunakan idea yang sama. Untuk union lah. Untuk union, kita akan guna ini tambah ini tambah ini. Masalahnya sekarang adalah baik A ataupun B, kita tak tahu nilai X. Andai kata kita tahu nilai X, maka job done. Senang cerita kita. So, macam mana kita nak dapatkan nilai X? Kita kena menggunakan hubungan yang diberi ini. Iaitu, bilangan unsur Q sama dengan 2 kali bilangan unsur P. Okey. Bilangan unsur Q mana? Mana Q? Q adalah ini, betul tak? So, bilangan unsur dia adalah X tambah 1 tambah 6X tambah 6. Itu adalah bilangan unsur bagi Q. Setuju? So, letak dekat sini. Yang kita tambah tadi tu, ni, X tambah 1 tambah 6X tambah 6 ni, kita tambahkan semua sekali, di mana kita akan dapat apa? Kita akan dapat 7X tambah 7 kan? So, letak dekat sini. Sama dengan 2, biar dulu. Bilangan unsur bagi P. P mana? P yang ini kan? Maka, bilangan unsur dia adalah 3X tambah X tambah 1. So, sama dengan 4X tambah 1. Nampak? So, letak dekat sini. So, jadi, kesimpulan dia, ni dia. Ini cara dia ya. Ini kita kena buat terlebih dahulu untuk dapatkan nilai X. Jadi apabila kita buat cara ini, akhirnya kita buat sedikit pengiraan dan kita akan dapat nilai X itu sebagai 5. Bila kita dah dapat 5, tak ada masalah. Kita masukkan terus ke dalam soalan yang A dengan B tadi tu. Di mana akhirnya kita akan dapat jawapan 6 dan juga 57. Boleh ya? Okey. Soalan terakhir adalah soalan yang ini. Kita tengok ya. Apa soalan dia? Kejap. Soalan dia adalah ini. A dengan B kan? Dapatkan jumlah keluarga. Jumlah ya. So, jumlah keluarga yang memiliki motosikal dan kereta. Nampak tak? Soalan A kat sini, sebab ada dan dekat sini, dia telah pun memberikan kita satu indikator yang merujuk kepada intersection, tindanan. Ya? Tindanan. So, ini motosikal sahaja. Okey, ini tak apa. So, maknanya kita dah boleh imagine ya macam mana dia berlaku. Okey, di sebuah kampung terdapat 28. Okey, dia dah bagi dah total dia rupanya, ya. Total bilangan keluarga tu, bilangan buah keluarga tu ada 28 keluarga, ya. So, totalnya 28. Terdapat 28 buah keluarga. Setiap keluarga memiliki sama ada sebuah kereta atau sebuah motosikal atau kedua-duanya. Okey, dekat sini pun dah sekali lagi bila kita baca, kita dah tahu dah dia akan ada tindanan di antara keluarga yang memiliki kereta dan juga motosikal. Ya. So, kita denotekan kereta tu sebagai K, motosikal tu sebagai M untuk memudahkan kita punya Venn diagram kita. So, jika 19 buah keluarga memiliki motosikal dan 23 keluarga memiliki kereta, dapatkan jumlah keluarga yang memiliki motosikal dan kereta. Okey guys. Sekarang ni kita nak mencari intersection, tindanan. Ada tak dia bagi nilai? Tak ada kan? Bila tak ada, kita letak satu variable. Katakan variable X. Okey, kita buat diagram. Ni dia. Ini akan memudahkan kita. Nampak tak? Ini diagram dia. Jadi, ini diagram mudah ya. So, kat sini, mungkin kita boleh tambah sini adalah okey, macam ni nah. Alright. So, jadi, kita perhatikan ini adalah motosikal dan kereta. X, kita tak tahu. Dan dia kata
yang memiliki motosikal ada 19 keluarga. Semua ni adalah 19. Tetapi bahagian ini dah X. Maka yang baki ni adalah 19 tolak X. So, letak dulu kat sini. Yang ada kereta semua sekali 23. Ya? Tapi bahagian sini X. Maka baki dia adalah 23 tolak X. So, once kita dah dapat ini, dia jadi senang. Dan kita juga diberitahu bilangan keluarga adalah 28. Nampak? Bilangan keluarga adalah 28. Jadi ini dah membantu kita banyak untuk mencari nilai X. Boleh? So, yang penting adalah, okey, cuba tengok soalan. Soalan tu dia tanya yang A ni motosikal dan kereta. Maksud dia dekat tengah-tengah ni. So, nilai X ini adalah mewakili yang ada motosikal dan ada kereta. So, kalau kita tahu nilai X, selesai bahagian A. Yang bahagian B pula, motosikal sahaja. Tak ada masalah. Dia nak tanya motosikal sahaja. So, kalau yang motosikal sahaja, bahagian mana? Cuba agak-agak. Motosikal sahaja. Motosikal sahaja adalah bahagian ini sahaja. Ini. Ini 19 tolak X sahaja ya. Tak boleh masuk ini. Sebab ini dia dah ada kereta. Ya. So jadi untuk bahagian B hanyalah 19 tolak X. Jadi kita dapat X, selesai semua kerja kita. So macam mana dapat X? Kita akan gunakan yang 28 tadi tu. Tambah semua, equalkan dia dengan 28. Cuba kita buat. Nampak ni? 19 tolak X tambah X tambah 23 tolak 8. 23 tolak X equalkan dengan 28. Dia akan memberikan kita nilai X 14. Maka dari sini kita dah boleh jawab semua soalan. A 14. B 19 tolak 14. Kita dapat 5. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita untuk kali ini. Hope you enjoy the video. Thanks for watching. See you in the next video.